Kini pemimpin PAS mengambil alih kerja Tuhan. Calon PAS untuk pilihan raya negeri akan datang di 6 negeri tidak terlibat dengan dosa besar, dosa kecil dan berakhlak mulia. Kerana itu adalah kriteria utama parti itu. Demikian kata Mersyidu Ampas Datuk Ustaz Hashim Jassin mengenai siapa yang akan dipilih untuk mewakili parti tersebut pada pilihan raya negeri di 6 negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan. Agenda utama mesyuarat Majlis Syura Ulama minggu depan, kita akan melakukan tapisan kelayakan calon-calon yang bakal bertanding. Keutamaan calon yang bakal dipilih tidak terlibat dengan dosa-dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil serta berakhlak mulia, katanya, seperti dipetik Harakat Daily Online. Katanya lagi, Majlis Syura Ulama akan memperharusi setiap calon sebelum mempertimbang untuk memilih mereka yang benar-benar layak. Menjawab soalan daripada Harakat Daily, beliau dilaporkan berkata bekas ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa akan diberi peluang sebagai calon PAS. Menurut laporan, Hashim tidak ada masalah sekiranya bekas pemimpin kanan UMNO itu ditampilkan sebagai calon pada pilihan raya negeri nanti. Difahamkan PAS akan bertanding di 126 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri yang berkemungkinan diadakan pada hujung Julai atau awal Ogos. Wow, nampaknya pemimpin PAS sudah mengambil alih kerja Tuhan. Mersyidu Am dan Majlis Syura Ulama boleh menentukan siapa yang terlibat dengan dosa besar atau kecil serta siapa pula yang tidak melakukannya atau berakhlak mulia. Pelik sungguh tafsiran gerombolan ini tentang dosa dan akhlak mulia. Agaknya mengkafirkan orang dan melontarkan pelbagai fitnah kepada orang yang berbeza fikrah politik itu bukan satu dosa dan ia satu akhlak yang mulia. Menurut Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dosa tetap dosa. Namun kita tidak boleh menafikan kebaikan seseorang disebabkan satu dosa lain. Boleh jadi orang yang kita lihat melakukan sesuatu dosa itu dia lebih baik di sisi Allah disebabkan pahalanya yang lain atau kemurnian hatinya yang kita mungkin tidak tahu, katanya dalam satu hantaran di Facebook pada 13 Jun 2019 yang masih boleh diakses sehingga ke hari ini. Menurut beliau, boleh jadi kita yang tidak melakukan dosa tertentu ini lebih buruk di sisi Allah disebabkan dosa lain. Beliau mengingatkan supaya kita tidak cuba menentukan syurga dan neraka sesiapa. Kedudukan pelaku dosa dan pahala di sisi Allah hanya Dia yang Maha tahu. Dia yang Maha mengetahui hakikat keseluruhan hidup seseorang zahir dan batin. Dia yang mengetahui timbangan antara dosa dan pahala seseorang. Jelasnya, beliau berkata terdapat dosa peribadi hanya antara hamba yakni manusia dengan Tuhannya tanpa membabitkan hamba-hamba Allah yang lain yang mudah diampunkan oleh Allah berbanding dengan dosa yang membabitkan kezaliman antara hamba dengan hamba-hamba Allah yang lain. Dosa ini tidak diampuni sehingga kita memohon kemaafan atau membayar pahala kita di akhirat kelak. Jika tidak, kita mesti menanggung dosa orang yang kita zalimi. Boleh jadi orang yang kita pandang tinggi dengan penampilannya, tetapi betapa banyak dosanya dengan hamba-hamba Allah yang lain, tegasnya. Sebagai manusia, kita hanya dapat melihat daripada segi luaran sama ada seseorang itu amanah apabila diberi tanggungjawab, sama ada dia arif, cekap dan beringan tulang, sama ada dia ada sifat peduli, tawaduk dan kebaikan-kebaikan yang lain. Jauh sekali daripada keupayaan menentukan seseorang itu layak ke syurga atau ke neraka hanya dengan melihat sesuatu kekurangan individu itu. Lebih-lebih lagi apabila penglihatan itu dikaburi oleh pemikiran politik takfiri yang sesat dan bergelumang dengan fitnah yang menghalalkan cara. Jika kita menuntut orang supaya adil kepada kita, maka kita juga wajib bersikap adil terhadap setiap orang. Tidak kira agamanya, budayanya atau warna kulit. Justru untuk bersikap adil, jom channel tidak akan menghakimi PAS jika parti itu mahu menampilkan Anwar Musa atau sesiapa sahaja termasuk jalur gerakan yang anti hudud dalam pilihan raya negeri akan datang. Biarlah rakyat yang menggunakan akal anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat pilihan yang bijak, bukan terus-menerus mengkagumi pemimpin yang hari ini sudah mengambil alih kerja Tuhan. Marilah kita sama-sama menghayati maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya mereka yang muflis dalam kalangan umat aku ialah mereka yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala daripada solat, puasa dan zakatnya. Namun pada masa yang sama, dia juga membawa dosa memaki hamun sesama manusia, dosa menuduh seseorang dengan tuduhan yang jahat, dosa memakan harta orang lain dengan zalim, dosa menumpahkan darah sesama manusia, dosa memukul atau mencederakan sesama manusia. Maka diberikan pahalanya kepada mereka yang dizaliminya ketika di dunia dahulu.
Jika habis pahalanya sedangkan belum selesai tuntutan manusia ke atasnya, maka dia ambil dosa manusia itu lalu ditanggung ke atasnya dan akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka.